Okay, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nur Najibah dan ini adalah Nur Hidayah dan kami adalah wakil daripada Muslim Food Industry. Okay, bilakah MFI ditubuhkan? MFI ditubuhkan pada tahun 1986 oleh arwah Ustaz Jamaluddin, iaitu bapa kepada Encik Sayaf yang sekarang ni adalah pengusaha syarikat MFI ini. Okay, apakah faktor yang mendorong untuk pengusaha mendirikan syarikat ini? Kita berbalik kepada era 80-an, iaitu beliau mendapati pengeluar makanan dan ekonomi di Malaysia ini dimonopoli oleh kaum bukan bumi putera, dan beliau mengambil tanggungjawab fardu kifayah untuk memenuhi keperluan makanan umat Islam dan jihad ekonomi. Okay, bagaimana MFI dijalankan? MFI dijalankan dengan mengeluarkan produk seperti mi kuning, laksa dan beras, dan pada awalnya makanan ini hanya dihantar kepada 3 buah negeri, iaitu Pahang, Kelantan dan Terengganu. Dan sekarang ni dihantar kepada hampir seluruh Malaysia. Okay, berapakah jumlah pekerja dalam MFI? Berdasarkan pengiraan lebih kurang dalam 80 orang, terdiri daripada 80 orang. Dan 80% daripada pekerja ini adalah pekerja lelaki. Okay, apakah latar belakang pelajaran Ustaz Jamaluddin? Latar belakang Ustaz Jamaluddin kami tidak ketahui sangat, tapi kalau pengusaha sekarang iaitu Encik Sayaf, iaitu anak beliau yang sekarang mengusaha syarikat ini, daripada education backgroundnya adalah daripada sekolah rendah. Beliau bersekolah di Darul Taqwa, sekolah menengah rendah iaitu di Tahfiz Pasir Putih selama 2 tahun dan dipindahkan kepada Giat Mara selama 4 tahun di Pasir Mas. Dan diploma di College Mara dalam Electrical Engineering di Pasir Mas juga. Okay, apakah pekerjaan Ustaz Jamaluddin sebelum mendirikan perniagaan? Arwah Ustaz Jamaluddin ialah seorang guru tahfiz yang mengajar di kawasan Tok Jiring ini. Okay, adakah Ustaz Jamaluddin pernah menjalankan bisnes sewaktu zaman muda? Kalau arwah Ustaz Jamaluddin tidak pernah, tapi pengusaha sekarang iaitu Encik Sayaf ada background bisnes disebabkan oleh Ustaz Jamaluddin mengajar beliau ketika kecil. Okay, adakah MFI telah membuat lakaran perniagaan? Apakah kesan melakukan lakaran perniagaan tersebut? Ya, ada, dan kesan business plan tersebut adalah dapat mengenal pasti kelemahan dalam sistem cuba pause. Adakah MFI telah membuat lakaran perniagaan dan apakah kesan melakukan lakaran perniagaan tersebut? MFI ada menjalani lakaran perniagaan iaitu untuk mengenal pasti kelemahan dalam sistem job flow dan mengatur kembali job flow ini dengan lebih efisien. Okay. Apakah jenis sumber yang anda perlukan apakah jenis sumber yang Encik Sayaf iaitu pengusaha syarikat MFI perlu sebelum melakukan perniagaan ini? Okey, kalau berbalik kepada zaman arwah Ustaz Jamaluddin dahulu, arwah Ustaz Jamaluddin dahulu menggunakan duit simpanan beliau sendiri dan secara kebetulan anaknya Encik Sayaf ini mempunyai pinjaman daripada Mara, maka dia juga menggunakan duit tersebut untuk membangunkan syarikat ini. Dan sekarang ni pinjaman dan sekarang ni sumbernya daripada hasil yang dijual lah daripada produk-produk keluaran Muslim Food ini. Apakah resiko perniagaan yang dialami ketika awal-awal perniagaan? Okey, risiko pada awal perniagaan adalah risiko dalam kewangan yang pada peringkat awal ketika berhadapan dengan masalah kewangan, dan juga dia juga perlukan tambahan modal seperti memohon bantuan daripada agensi-agensi kerajaan seperti MARA, YPU dan SME Corp. Ini adalah merupakan lebih kurang kepada sumber utama lah untuk syarikat MFI ini.
Apakah matlamat yang MFI ingin maaf, depan-depan sini tak ada. Sekejap. Apakah matlamat yang pengusaha perlukan apakah matlamat yang pengusaha ingin capai dalam perniagaan MFI ini? Okey, matlamat dia adalah untuk menyediakan produk yang halal dan bersih dengan harga yang berpatutan kepada umat Islam di seluruh dunia. Memandangkan sekarang ini kebanyakan perniagaan-perniagaan juga dimonopoli oleh bukan-bukan bermitra ataupun yang bukan Islam. Jadi syarikat ini mengambil inisiatif untuk memperkenalkan produk-produk Muslim based produk pada Malaysia. Dalam sepanjang melakukan perniagaan, apakah perkara yang merugikan dan menguntungkan telah dilakukan? Dan apa pengajaran daripada perkara tersebut? Okey, perkara yang merugikan adalah apabila kita kehilangan fokus dan apabila ingin mencuba sesuatu yang baru yang kita sendiri tak ada pengalaman tu dan ilmu yang cukup untuk mengendalikannya. Jadi pengajarannya adalah lebih baik kita fokus kepada perniagaan yang sudah dijalankan dan memperluaskan lagi pasaran. Okey, ini boleh dikatakan seperti apa yang kami dapat tahu. Cik Sayaf ni dia dahulunya multitask job. Dia mempunyai lebih daripada dua jenis pekerjaan. Satu sebagai seorang pengusaha dan satu lagi kami tidak tahu. Tapi apabila dia membuatkan multitask ini, jadi dia tak dapat nak fokus untuk kedua-duanya. Jadi benda itu boleh dikatakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kerugian. Jadi selepas dia stop untuk yang lain tu dan dia fokus kepada syarikat ini, jadi maka dia dapat memperluaskan lagi pasaran tersebut. Adakah anda berasa ingin menamatkan perniagaan ini disebabkan kesilapan yang berlaku? Kalau ya, bagaimana anda menangani kesilapan tersebut? Okey, yang ini kami boleh mengambil contoh daripada Nabi Rasul kita, Ibu Rasulullah SAW yang menjalankan perniagaan dari usia yang masih muda dan perniagaan merupakan salah satu sunnah daripada baginda. Jadi maka pengusaha MFI ni sangat bersemangatlah untuk menjalankan perniagaan ini. Apatah lagi tujuan utama ni adalah untuk menyediakan makanan yang bermutu dan halal kepada umat Islam di negara ini. Apakah watak yang menarik dalam diri anda menyebabkan diri anda ingin teruskan perniagaan Muslim Food Industry ini? Perwatakan. Wajah. Apakah watak yang menarik dalam diri anda? Okey, perwatakan yang kami dapat lihat untuk Cik Sayaf ni adalah beliau seorang yang berpandangan jauh dan sentiasa memikir kehadapan. Jadi apabila berlaku sesuatu perkara, beliau selalu macam akan fikir terus apa dia punya pros and cons, apa kelebihan, apa keburukan apabila ingin membuat satu keputusan. Jadi di situ kita boleh nampak ciri-ciri seorang ketua yang berwibawa. Lagi? Kemudiannya komunikasi. Okay, communication skill ni sangat penting untuk seorang ketua ataupun mana-mana. Jadi apabila mempunyai skill komunikasi yang tinggi dan baik, jadi maka ianya memudahkan segala perkara lah untuk kita nak communicate dengan orang lain. Dengan pekerja sekali. Dengan pekerja-pekerja sekali. Apakah perancangan pengusaha untuk MFI pada masa hadapan? Okey, perancangan MFI adalah untuk meluaskan lagi pasaran seperti mengeksport makanan ini ke luar negara. Jadi dengan menghasilkan produk yang lebih bervariasi sepertinya mi kering, laksa kering dan sebagainya. Adakah anda mempunyai exit strategy? Kalau ada, apakah rancangan tersebut? Okey, exit strategi MFI akan diteruskan oleh generasi-generasi seterusnya, generasi kedua, generasi ketiga. Generasi Ustaz Jamaluddin. Generasi Ustaz Jamaluddin lah. Dan sekarang ni MFI ni sudah diturunkan dari zaman Ustaz Jamaluddin kepada anak-anaknya dan kemudian kepada cucu-cucunya sampailah
Sampailah MFI sampai di MFI maju dan dapat berkembang di masa depan. apakah nasihat berdasarkan pengalaman anda kepada peniaga-peniaga yang ingin melakukan perniagaan? Okey, nasihat yang kami dapat daripada cik saya adalah dalam sesuatu perniagaan ini, apa-apa peluang yang kita ada, kita harus capai benda tu. Sebab bila kita tak tahu, seperti macam saya cakap, macam nak bisnes tu, buat je. Tak perlu nak macam rasa nak give up atau rasa malu. Jadi kita kena sentiasa maju ke hadapan lah. Kira macam tebalkan muka anda. Sebab kita nak buat duit kan. So apa-apa chance, opportunity apa semua tu, kita grab. Jangan terlalu memilih dalam sesuatu perniagaan tu. Sebab kita tak tahu bila lagi rezeki kita nak dapat kan. Jadi dia cakap macam ada chance, ambil. Ambil je. Tak kisahlah chance tu sikit ke, banyak ke, Besar ke kecil besar ke? ke kecil ke, just grab je benda tu. Sebab kalau kita tak grab benda tu sekarang, bila lagi kita nak buat benda tu? Jadi itu sahaja. Jadi rasanya itu sahaja daripada kami berdua, dan apa-apa yang kurang dan terlebih kami minta maaf. Jadi sampai situ saja. Okay, Assalamualaikum. Dan terima kasih. Terima kasih.